Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail falamma nasu ma dzukkiru bih fahtahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan kuliah kita pada petang ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada kuliah petang kita jam 3 petang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang ceria, berada dalam keadaan tenang, dan banyakkan kita beristighfar, banyakkan kita membaca Al-Quran pada suasana lockdown ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memelihara kita, Allah menghapuskan penyakit dan menghindarkan penyakit daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung dengan Engkau ya Allah. Ayyarji'a ala aqabina, daripada kami kembali kepada kekufuran, au nuftana, ataupun ketika kami berada dalam keadaan fitnah ujian. Mudah-mudahan doa yang dibacakan itu oleh seorang perawi hadis kepada kita, ya, Ibnu Abi Mulqah, yang membacakan hadis itu. Ibnu Abi Mulqah membacakan, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa ini ya Allah. Kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kami kembali kepada kekufuran, dan kami diselamatkan daripada ujian, diselamatkan daripada balak dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita bacakan doa tu selalu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada penyakit, fitnah dan sebagainya. Rostam Effendi masuk sebelum lelap. Yang tu kena nyanyi lagu Tidurlah wahai Rostam Effendi. InsyaAllah boleh tidur ni Rostam. Jadi Rostam dia sementara dia nak lelap petang-petang ni, waktu-waktu landing time ni, dengar-dengarlah dulu kuliah yang akan kita bacakan ataupun hadis yang akan kita bacakan. Dan rancangan ini dibawakan kepada kita semua oleh Docs Join. Docs Join iaitu satu kegunaan kita, alat kegunaan kita untuk rawatan tradisional, untuk sakit lutut, sakit sendi dan sebagainya. Dan saya rasa tuan-tuan, ramai di kalangan tuan-tuan yang telah menggunakan Dr. Join ini, dan ramai yang berkesan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang nak dapatkan Dr. Join ini, boleh hubungi nombor yang tertera di hadapan Facebook kita sekarang ini, insyaAllah tuan-tuan. Terima kasih kepada mereka. Baik, saya bacakan kepada tuan-tuan. Alimatun Sa'id, petang-petang ni ngantuk Ustaz. Kalau ngantuk petang ni, kita tak buat lagu-lagu klasik. Petang ni kita akan nyanyi lagu-lagu The Rock. Lagu The Rock Gusti. Lagu-lagu rock, baru tak mengantukmu. Baru tidak mengantuk. Di lingkaran diamku termanggu, terkenangkan kembali saat indah aku bersamamu di belai cinta suci. Puan Jamilah Bacok, selamat petang Puan Jamilah Bacok. Mawar Edi belum masuk.
Rogayah-gayah. Lama kat gayah tak masuk ni. Kemanakah kau menghilang, wahai rogayah-gayah? Tauke, krepek, toke, kuih muih daripada Johor ni. Rogayah-gayah, kami menanti anda di sini. Rogayah-gayah, di manakah dikau? Rozanah Adon. Rozanah Adon, insya-Allah. Rozanah Adon. Adon ni kalau tuan-tuan tengok cerita 18 puasa saya berlakon sikit kan. Saya jadi ustaz yang tangkap orang tak puasa. Driver van mayat tu, nama dia ialah Adon, nama dia. Baik. Baik, jadi tuan-tuan kalau ada persoalan tentang Dr. Join, tuan-tuan boleh hubungi nombor 012-249-7215 yang tertera di skrin kita sekarang ini, tuan-tuan. Baik, kita bacakan dahulu kepada semua dan tuan-tuan ikut saya baca. Mudah-mudahan kita dapat berkat kerana membaca hadis sahih daripada Nabi SAW. Kuliah ni hilang ngantuk dengar dengar Ustaz Kazim nyanyi. Kuliah ni adalah orang Teluk Intan. Orang Teluk Intan. Rockers tu Ustaz. Okey. Baik, sekarang kita bacakan hadisnya, tuan-tuan ikut ya. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala. Dah ikut kan? Ikut perlahan-lahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala falam taf'al sum wa aftir wa nam wa kum fa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainaika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan wa fi riwayatin wa inna li waladika alaika haqqan. Hadis muttafaqun alaih. Nohayati Ismail. Nohayati Ismail nak nyicah sekejap. Nohayati Ismail nak nyicah sekejap katanya. Okey, alhamdulillah Nohayati Ismail dia nak nyicah kata dia. Baik, daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam ukhbar, maukah aku khabarkan kepada kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, bukankah aku telah diberitahu, alam ukhbar annaka tasumu an-nahar wa taqumul lail. Satu hari Nabi diberitahu bahawa ada orang ni, alam ukhbar, bukankah aku telah diberitahu, annaka, sesungguhnya kamu, tasumun nahar, berpuasa pada waktu siang, wa taqumul lail, dan kamu bangun pula sembahyang malam. Siang puasa, malam tak tidur, sembahyang malam. Maka laki-laki tadi menjawab, qultu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Laki-laki tadi kata dia, ya ya Rasulullah, siang saya puasa, malam saya bangun sembahyang malam, saya tak tidur. Siang saya puasa, malam saya berjaga, saya nak cari pahala, saya nak buat ibadat, saya nak masuk syurga ni, saya takut. Maka Nabi bila dengar laki-laki tadi dah mengaku, maka kata Nabi kepada dia, qala fala taf'al, janganlah buat macam tu. Siang kamu puasa, malam kamu berjaga, janganlah lagu tu. Kata Nabi, sum, puasalah, wa aftir, dan berbukalah.
Wanam, tidurlah. Waqum, dan bangunlah tidur. Fa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya pada tubuh kau itu ada hak yang kau kena tunaikan. Wa inna li ainaika alaika haqqan, pada badan kau ada hak. Pada dua mata kau tu pun ada hak. Berikan hak mata. Hak mata untuk tidur. Hak mata untuk rehat. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan sesungguhnya atas isteri kau pun ada hak. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Wa fi riwayatin wa inna li waladika alaika haqqan, dan pada riwayat yang lain ditambahkan lagi satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan katanya pada mak bapak kamu juga, pada isteri kamu juga adalah hak, dan pada mak bapak kamu juga ada hak yang kamu kena tunaikan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, pada anak-anak kamu juga, liwaladika, anak-anak kamu juga ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, semuanya ada hak. Tetamu yang datang ada hak. Okey, isteri kamu yang datang ada hak. Anak-anak kamu ada hak. Mak bapak kamu pun ada hak. Jadi masing-masingnya tuan-tuan, diri kita pun ada hak. Mata kita pun ada hak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah hak masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menceritakan tentang laki-laki yang berbuat ibadah, yang rajin berbuat ibadah, yang sungguh-sungguh berbuat ibadah. Siang hari dia berpuasa. Bayangkan setiap hari puasa ni, main malam pula tak tidur, semayang malam. Berita tentang laki-laki buat ibadat punya hebat ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada dia, bukankah aku diberitahu bahawa kamu ni puasa belah siang dan malam kamu bangun sembahyang malam tak tinggal tiap-tiap hari? Dia kata dia betul. Dia kata betul. Memang saya buat sungguh. Nabi kata, kenapa kamu buat lagu tu? Tu suruh duk buat. Puasa lah, tapi jangan tak buka. Makanlah. Ni sampai tak makan ni bahai. Nabi tegur dia. Kamu nak bangun sembahyang malam, bangunlah, tapi tidur dulu. Nanti badan kamu lemah. Nanti kamu tak dapat menunaikan hak yang masing-masing ada atas batang tubuh kamu. Hak apa? Pertama sekali, hak tubuh badan. Dari kepala kita ni sampai kaki kita ni, nama dia jasad. Wa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya pada jasad engkau, ke atas engkau ada hak. Hak untuk merehatkan jantung. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Hak merehatkan jantung, pergi tidur. Hak untuk merehatkan perut, perut pun ada hak. Hak merehatkan tulang pak kerak, dia bukan mesin nak kerja 24 jam. Hak untuk tekak. Saya bulan Ramadan yang lepas, sehari 4 kali 5 kali, kurang-kurang 3 kali sehari bercakap dalam bulan puasa. Air tak minum, akhirnya bengkak saluran air liur. Jadi bengkak, kembang sebelah pipi. Sebab cakap banyak, air tak minum. Maknanya saya ni tak memberikan hak kepada. Cakap sikit sudahlah, 2 kali sudah.
Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Tak gamak nak tolak permintaan orang. Orang duk minta. Allahumma salli ala Muhammad. Kuliani. Sonok tengok ustaz hari ni. Jadi bila kita tak bagi hak, dia marilah badan kita meragam. Dia mari penat, dia mari letih, lesu, sakit, lenguh. Sebab tu tuan-tuan, adanya waktu santai. Bila kata kerja. Bila kata cuti. Bila kata rehat. Saya duk perhati orang-orang Cina yang tukang rumah. Dia orang datang kerja 7.30, 7.45. 8 pagi start kerja. Pompang kerja. Saya duk tengok Cina duk buat rumah. Pukul 10 rehat betul. Yang duk tidur, yang duk lepak, hak duk isap rokok, semua dah sejam rehat. Pukul 11 kerja balik, pompang, tak nyimbang lah, kerja tu betul. Pukul 1 rehat, makan nasi, ngak. Beli ais. Pukul 2 masuk kerja balik, tontang. Kerja betul. Mai pukul 3 rehat lagi sekali, lepak lagi sekali pula, nyonya duk nyimbang. Pukul 4 sambung balik, tontang. Pukul 5 balik. Sudah kiljah. Mereka buat kerja tuan-tuan. Sudut perhati tukang Cina dengan tukang kita. Tukang kita lain sungguh. Nyimbang satu hai, ya, kerja nak berhenti ikut suka hai, telefon ikut suka dia, main WhatsApp ikut suka dia. Ni bukan saya nak kutuk bangsa kita pula, tak. Daripada segi kerja. Sebab tu bila kita kerja betul-betul. Bila mai rehat, tutup segala handphone, tutup segala apa, rehat dengan isteri, rehat dengan anak-anak. Pi rehat sungguh. Berikan badan tu sihat. Rehat, duduk dekat taman depan rumah. PKP ni boleh pergi taman ke Ustaz? InsyaAllah boleh kot. Setakat seorang berjalan, jangan jalan geng-geng semua. Tarik nafas, tengok kehijauan, memberikan pada badan kita tu hak. Begitu juga hak untuk zat. Macam mana kita tanam pokok, dia ada zat, kena ada baja, kena siram. Macam itulah dengan badan kita, dia juga perlukan air. Pakar-pakar dietitian dah bagi tahu dalam sehari berapa gelas kena minum air. Minum vitamin apa yang kita nak makan. Okey, Jimmy Yusri Yusof, soalan dari balik pulau ni, Ustaz, macam mana nak timbulkan rasa kasih dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kan bagi kepada kita banyak benda. Benda yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah diutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sayang pada Allah, tandanya ialah ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, kalau kamu cinta pada Allah, kalau kamu sayang pada Allah, hendaklah kamu ikut aku, yakni ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ikut Rasulullah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepadanya, yakni Allah berikan kecintaan Allah kepada dia.
Tuan-tuan nak tanya apa? Dalam Al-Quran ada jawapannya. Tuan-tuan nak tanya, ustaz saya ni cinta pada Allah, apakah lambang cinta pada Allah? Ikut Nabi Muhammad. Soalan dia sekarang, ikut ke tidak? Bila Allah, kita tak ikut Rasulullah, macam mana Allah nak cinta pada kita? Allah tak jaga kita. Walaupun orang lain semua tak nak ikut Rasulullah, biarkan kita semua ikut. Sebab di akhir zaman memang begitu yang akan berlaku. Orang tinggalkan Nabi, orang tak mau ikut Nabi, orang tak nak ikut Quran. Ada benda lain, ada tawaran lain, ada cara lain, kononnya bagi mereka lebih baik daripada tawaran Allah dan Rasulullah. Tak apa, biarlah mereka. Tapi kita ikut yang Allah dan Rasulullah bawa, walaupun kita seorang. Maka bila kita ikut, orang lain tak ikut, orang jadi pelik tengok kita, jadi ganjil, orang tak suka kita. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang tidak disukai itu hanya kerana dia mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang saya hormati, kita kena lihat badan kita pula perlukan tenaga. Carilah vitamin untuk dia, carilah suplemen untuk dia. Kita duk guna tangan kita, duk guna kaki menampung berat badan kita ni. Kadang-kadang kaki kita kecil, badan besar, dia tak mampu nak menampung berat badan. Maka kita pun cari jalan macam mana nak maintain badan, supaya daripada kaki sampai ke badan aku adalah satu bentuk yang seimbang. Cari jalan hak badan tu. Ni buah pinggang kita ni, sian buah pinggang kita, filter semula jadi Tuhan bagi cantik, tapi kita sumbat macam-macam, akhirnya dia bekerja dengan teruk. Buah pinggang jadi letih, lemah, rosak. Maka cara macam mana nak bagi buah pinggang sihat? Minum air banyak mana, kurangkan makanan manis. Saya cakap pada tuan-tuan, saya gula langsung saya tak ambil tuan-tuan, tak ambil. Memang di rumah saya ni gula tak masuk. Okey, takut buah pinggang. Kalau nak makan gula, benda yang manis pun saya makan buah. Kadang ambil buah oren, kadang ambil apple hijau, nak bagi rasa tenaga. Buah nenah saya makan. Buah yang paling saya suka buah betik. Buah betik saya suka. Itu yang jaga hak badan kita. Baik, yang keseterusnya, tuan-tuan yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau puasalah dan engkau berbukalah. Jangan puasa terus. Engkau bangun, engkau tidur dan engkau bangunlah. Jangan tak tidur-tidur. Macam saya ni tuan-tuan, jarang tidur malam. Sebab tu saya kena cari jalan macam mana nak tidur belah siang. Kadang-kadang langsir di rumah tu bagi warna brown, bagi warna gelap hitam. Bila nak tidur tu tutup segala langsir, bayangkan malam boleh tidur. Anak-anak tahu dah, kalau ayah tidur tu jangan bagi bunyi, pergi main jojo. Sebab nak cover balik semalam tak tidur. Dulu-dulu saya tidur dalam kereta, nak pergi mana-mana aja, pemandu saya, pembantu saya dah tahu lah, mereka tak cakap lah, nyembang pun tak lah. Pasal apa? Ustaz nak tidur.
Sebab tu saya paling senang tidur kalau naik kereta. Belum sampai tol, tidur lah. Lena lah tidur. Sebab apa? Sebab saya nak cover yang semalam. Yang semalam saya buat tak tidur malam, jadi siang tu saya tidur sungguh. Tuan-tuan yang saya hormati, pada tidur kita kena cukup, pada makan kita kena cukup, maka berikanlah hak makan kepada badan kita. Sayur berapa persen, air berapa persen, angin berapa persen, kena jaga tu. Makan berapa persen, air berapa persen, dan ruang untuk bernapas berapa persen. Ada orang yang langsung tak makan, angin masuk dalam badan. Asyik pegang, asyik pegang je. Okey. Yang seterusnya, kenapa yang kita kena makan? Kenapa yang kita kena tidur? Sebab kata Nabi, pada badan engkau itu ada hak yang perlu ditunaikan. Dan pada mata engkau, li'ainika, ni, pada mata engkau ni ada hak mata, bagi dia tidur, bagi rehat. Sebab ada orang yang tak tidur langsung, tuan-tuan, baca buku nak periksa, baca buku, dia tak bagi rehat. Rehatlah. Pukul 10 tidur, pukul 4 bangun, baca buku. Sebab tu kalau kita nak bagi hak mata, tengok warna-warna yang menyegarkan. Orang dulu-dulu suka tengok hijau, pagi-pagi buta tengok rumput, tengok daun. Tengok Quran, menyeronokkan mata. Tengok Kaabah, menyeronokkan mata. Tengok Kaabah, tengok mak bapak, mata jadi sihat. Orang duk tanya saya, ustaz tak pakai spek mata lah ke? Siti Hasnah minta undur diri dulu ustaz kerana kilat dan hujan lebat dekat tempat kami. Siti Hasnah ni di Kelantan, ya. Dia tak cerita pula tempat dia di mana, di Kelantan tu. Bila ustaz baca sambil menyanyi, teringat arwah mak. Kalau baca kitab mesti sambil berlagu. Iza Zariah. Dia ingat kat mak dia. Okey. Asabir Syakir. Assalamualaikum ustaz. Petang-petang ni cuaca redup. Cuaca redup. Santai-santai dengan ceramah ustaz. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita tengok kadang-kadang ada benda lain bukan main takut dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, berat pula nak buat. Syarifah Ahmad hiduplah dengan berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah. Mumamia, kesian ustaz, tak boleh tidur lagi. Belum, memang saya tak tidur malam. Okay, habis-habis kuat saya tidur pun sejam. Pukul 3:30 tak tidur lagi, pukul 4 tidur, pukul 5 bangun. Lepas tu, sebab tu pagi tadi saya di TV3 guna kaedah Skype bukan Skype lah. Pukul 7:30 saya tunggu lah. Rupanya saya punya turn pukul 9 1 minit. 7:30 saya duduk depan laptop lah, depan Mac apa, MacBook apa, depan komputer tengok. Lepas tu dia kata ustaz punya giliran pukul 9. Tak apa, sempat tidur, mengantuk tu tak tidur. 8:30 jaga. Tu yang tuan-tuan boleh tengok dalam pagi tadi Malaysia hari ini. Mengantuk, malam tak tidur. Kesian ustaz tak boleh tidur. Tak apa, biasalah. Izwan Auzai doyan ustaz. Nohayati Ismail, tak lama lagi musim doyan. Tengok orang share buah besar-besar dah kat pokok. InsyaAllah orang Batu Kurau kalau ada durian hantar-hantarlah pada saya. Saya makan tak banyak, dalam 2-3 biji je main lantak kan, bukan 2-3 ulas, 2-3 biji je. Okey, Siti Aini mudah-mudahan Allah beri kesihatan,
Nur Atika, kenapa tu mata terbeliak? Buka-buka FB, lalu satu video viral pasal seorang ustazah pula ustaz. Tak tahulah apa nak kata ustaz, celaru habis. Ustazah apa pula? Ustazah ni kata apa? Saya tak tahu, tak tengok lantai. Nah. Saya duduk tengok FB saya. Assalamualaikum Ustaz Kazim Elias Fan Club. Betul tu, saya memang suka makan buah-buahan, terutamanya buah betik dan buah-buahan tembikai. Yang Faridah Diuk, lama tak tengok Ustaz Haji Nasir live. Ustaz Haji Nasir telah pun berpindah pondok dia ke kampung di Ipoh ni. Dia tak duduk lagi di pondok kami. Mereka dah ada dapat pondok baru dalam pembinaan di kampung. Cantik tanah dia dekat masjid. Alhamdulillah, tahniah kepada Ustaz Haji Nasir. Dah dapat dah. Orang bagi tanah kat mereka untuk mereka buat pondok yang lebih canggih, lebih cantik untuk anak-anak murid dia. Jadi saya setakat tolong. Dah dapat yang bagus, lagi bagus, pergilah. Saya tolong sediakan penempatan sahaja. Terima kasih. Baik. Damansara panas sangat Ustaz, dah banyak hari hujan, sekejap sangat semalam. Lagu Thomas satu Ustaz, lagu Thomas, No Atika tu lagu Thomas, lagu macam mana? Thomas, Tommy J Pizza kah? Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu, tu Tommy J Pizza. Lagu Thomas saya tak tahu. Gurindam Jiwa nyanyi lagu Selasihku Sayang, Selasihku Sayang. Wahai juwitaku indah rupawan, juwitaku sayang, termimpi-mimpi wajah menawan, ibaratnya nak sambung lagi kan, hujan tuan. Baik. Kemudian mata ni ada hak. Maka macam-macam orang hari ni berikan hak mata. Ada yang bubuh pelembab, ada yang bubuh toner mata, ada yang pakai apa nama, macam-macam lah, buh timun atas mata lah apa. Hak mata ialah tengok benda yang baik. Hak mata ialah tengok benda yang halal. Bukan hak mata kalau duk tengok benda haram. Tu bukan hak dia. Baik. Kemudian kata Nabi lagi, pada isteri kamu ada hak yang kamu kena tunaikan. Abang-abang, isteri kita pun ada hak. Jangan sampai isteri ni duk menung tak disentuh. Dah berapa lama tak disentuh makcik? Tak tahu dah ustaz. Dah berapa lama dia tak ada nyentuh makcik. Itu yang makcik pakai buruk, kain pelekat, kain batik buruk. Kalau makcik pakai cantik-cantik pun tak adanya dia nampak makcik. Kenapa? Kami tak tidur sekali ustaz. Jenuh saya ngajak tidur dengan saya, tak nak. Lah, macam tu juga isteri kita ada hak. Bagi dia nafkah zahir, nafkah batin. Gembirakan isteri, bagi seronok pada isteri. Bercakap dengan isteri, layan isteri, gembirakan dia, berbual dengan dia, bagi dia rehat. Besok hari Sabtu, besok hari Ahad, 2 hari ni mama cuti, abang yang masak. Lagipun abang PKP, abang tengah duk fikir nak buat apa ni waktu PKP. Duk fikir, biar abang masak lah, mama rehat. Hak isteri, bagi dia rehat. Kesian kita tengok isteri, belah kanan anak, belah kiri anak, di belakang ni pun gendong anak, dalam perut mengandung ni loh. Seksanya kamu buat pada isteri kamu tiap-tiap tahun beranak. Dalam perut tu pun nak keluar lagi pula. Dalam buai ada lagi seorang. Astagfirullahalazim tuan. Meriahnya. Tapi isteri tak pernah mengungut.
dia tetap siapkan kerja rumah. Maka tanggungjawab kita ni tuan-tuan, okey, tanggungjawab kita ialah bagi dia seronok, tunaikan hak dia. Ustaz, nampak mata ustaz merah je, ngantuk ke? Tahu tak apa. Ustaz macam tak cukup rehat je, jaga kesihatan. Okey, terima kasih. Salam ustaz, tengah duk dengar ceramah ustaz, ada pula puak-puak ni belarak. Ustaz, kita pakat tengok dulu Islam tak ada, duk teringat sampai hari ni ceramah ustaz di Museum Al-Usta. Ya, saya pernah ceramah di Museum Al-Usta dulu. Ya, lama dulu. Nampak macam letih pun Fatimah Harun, Rubita Basir. Okey, terima kasih. Saya tengok Diuk dekat TV tadi, Bib Azmi. Okey, alhamdulillah. Siti Mariam, ustaz nampak macam tak sihat je, banyakkan rehat. Kalsum Daroy, Jim Lani. Kesian ustaz, tak payah kesian kat saya. Kalsum Daroy, Jim Lani. Insomnia ke ustaz? Wallahu a'lam. Ya Miza, tangkak reduk di Johor sekarang, reduk. Aida Haiza, nampak penat. Zainatun Ramli, terbaik Ustaz Kazim. Siti Mariam, nampak tak sihat je. InsyaAllah bagi durian sihat lah. Bagi durian sihat insyaAllah. Kemudian tuan-tuan, kepada tetamu yang datang juga ada hak yang perlu ditunaikan. Layan dia, jamu dia makan, seronokkan tetamu, nyembang dengan dia, tunjukkan dia mana tandas, tunjukkan dia mana kiblat. Itu hak tetamu. Dan kata Nabi, pada anak kamu juga ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi masing-masinglah tuan-tuan mempunyai hak atas bahu kita ni. Maka kita berikanlah hak kepada mereka. Terima kasih pada tuan-tuan yang selama ni membantu kami di Al-Barakah. Walaupun berat tuan-tuan, tapi ini hak yang perlu ditunaikan untuk kami terus menjaga Al-Barakah dan kuliah, pengajian warga emas yang sakit, yang uzur, yang miskin, yang menumpang di sekolah kami buat sementara waktu. Saya pun sementara waktu juga, sementara masih hidup, tumpang sekejap sementara nak dijemput Allah. Maka kita semua adalah penumpang, musafir. Anytime kita boleh pergi. Maka tunaikanlah hak-hak ini supaya tidak dituntut kita di hari kiamat. Terima kasih kepada Doc Stay Join yang membawa rancangan ini kepada kita semua. Dapatkan untuk yang sakit lutut, sakit sendi, sakit apa yang berkaitan dengan sendi-sendi semua ni. Jamalia Syarif, ustaz malam tak tidur, tak mabuk ke? Tak ada, saya minum arak, insyaAllah tak mabuk kot. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun saya tak tidur malam, tapi saya tak pening, saya tak pusing-pusing. Syukur pada Allah. Bulan Ramadan hari tu je saya macam masuk ubat sikit kan, 2 malam saya masuk hospital tu, yang pusing-pusing sikit. 2 malam agak saya masuk ubat tu. Pasal apa yang jadi penin-penin tu. Jadi doktor pun tak tahu sebab apa. Dia hilang gitu je, keluar-keluar hospital lega gitu je. Makan habatus sauda, makan apa nama, apa saya makan tu, buah apa lah lupa kan. Alhamdulillah Tuhan. Tapi habatus sauda memang saya tak tinggal. Pagi 2 biji, malam lagi nak tidur 2 biji. Alhamdulillah Tuhan bagi sihat. Walaupun tak tidur, tapi saya boleh buat kerja. Tak penin, tak mabuk, tak pitam, insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi malam nanti insya-Allah. Jam 9 malam, jangan lupa kita baca Quran. 1 malam 2 muka surat. 1 malam 2 muka surat awal dan akhir kuliah. Jadi standby nah Quran malam nanti insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.